أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمسينا وأمسلنا كل الحمد لله لا شريك له لا إله إلا الله. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان مشركا. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah menambah lagi nikmat yang telah ada apabila kita memperbanyakkan syukur kita kepadanya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, kita berada pada 5 Zulhijjah pada malam ini. Hari ini 4 bulan, malam ini 5 Zulhijjah, semana 5 Julai juga. Jadi semakin hari semakin dekat kita menuju Hari Raya Aidil Adha, ataupun disebut juga sebagai Hari Raya Haji, ataupun Hari Raya Kurban. Jadi ini merupakan suatu kesempatan untuk kita memperbanyakkan amal soleh. Sebab Rasulullah SAW menyebut tentang kelebihan 10 hari al-awal, 10 hari yang pertama daripada Zulhijjah ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hari yang pertama ini sebut dalam Quran, wal fajr wa layalin ashr, demi fajar, demi 10 malam, itu bulan Zulhijjah. Allah bersumpah. Ada hadis lain menceritakan tentang kelebihan bulan Zulhijjah ini, yang saya rasa telah pun kita dengar sama-sama tentang apa hadis-hadis yang berkenaan dengan kelebihan bulan Zulhijjah ini. Tetapi tidak salah untuk kita mengulang kaji dan juga mendengar kelebihan-kelebihan yang telah disebut dalam hadis tersebut. Ibnu Katsir menyebut dalam tafsiran ayat wal fajri wa layalin ashr, maksud 10 malam tersebut adalah 10 hari dalam bulan Zulhijjah, seperti mana yang disebut oleh Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair, Mujahid, dan bukan seorang di kalangan ulama salaf dan khalaf. Maksudnya ramai sangat para ulama salaf dan khalaf yang menyentuh tentang hal ini. Sabda Rasulullah SAW, tiadalah hari yang dilakukan amal soleh oleh seseorang pada hari tersebut, itu hari 10, 1, 2, 3 sampai 10 ni, yang lebih disukai oleh Allah SWT daripada 10 hari pada bulan Zulhijjah. Bila para sahabat mendengar pernyataan daripada Rasulullah SAW tentang kelebihan 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, mereka pun bertanya, adakah sekalipun jihad itu ya Rasulullah, ataupun adakah jihad pun kalah juga disebabkan oleh kehebatan ganjaran pahala pada 10 hari yang awal bulan Zulhijjah ini? Nabi menjawab, sekalipun jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah pun kalah. Kita tahu jihad fisabilillah ni, sebenarnya jihad bila orang mati ni masuk syurga tanpa hisab.
dahsyat kan. Dan dosanya diampun semuanya, kecuali orang berhutang lah, kecuali orang mujahid yang berhutang lah. Sekalipun jihad di jalan Allah, kecuali seseorang lelaki yang keluar dengan dirinya dan hartanya, kemudian dia tidak kembalilah semula, maksudnya mati syahid. Itu saja yang tak boleh dikalahkan oleh orang yang beramal soleh pada hari-hari di awal bulan Zulhijjah itu 10, awal bulan Zulhijjah ini. Jadi kita diberikan cadangan, ataupun ulama memberikan anjuran kepada kita agar kita memperbanyakkan amal soleh daripada awal lagi dah. Ini dah 5 dah. Daripada awal lagi memperbanyakkan amal soleh, amal kebajikan sepanjang hari-hari yang mulia ini. Yang pertama sekali bertaubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu. Banyakkan taubat, bukan hanya buat amal soleh. Dosa belum ataupun tidak diampunkan, ataupun belum diampunkan, apalagi dosanya dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil kita berwuduk, kita jalan ke masjid, Jumaat ke Jumaat, itu telah cukup untuk menghapuskan dosa-dosa, dosa kecil. Tapi dosa besar ni perlu kita bertaubat kepada Allah SWT, bersungguh-sungguh, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu daripada segala dosa. Diikuti dengan kita meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa yang telah kita buatkan, dosa besar. Kemudian berazam untuk tidak kembali kepadanya dan menyesal terhadap dosa tersebut. Kemudian kalau berhubungan dengan manusia, maka kita minta maaf, mohon ampun, minta halal, mengembalikan hak-hak orang yang telah kita ambil, ataupun orang-orang yang telah kita zalimi, ataupun nama orang yang telah kita cemari, yang kita fitnah dan sebagainya. Begitu sekali. Jadi bukan hanya kita siap untuk berkorban, mengorbankan kambing atau lembu, ataupun puasa sunat Arafah, ya silakan. Tetapi taubat ini sangat penting. Sebab taubat ini kalau tidak dilakukan, maka dosa ini akan bertumpuk. Dia akan menghijab seseorang daripada Allah SWT, menyebabkan orang ini berdoa, dia tidak akan dikabulkan. Yang kedua, mendirikan solat fardu pada awal waktu secara berjamaah dan berusaha melakukan salat sunat. Alhamdulillah lah kita yang hadir pada malam ini memanglah, dan juga hari-hari pun memang menjaga salat waktu berjamaah ni, dan juga salat sunat qabliyah ba'diyah, salat duha, salat witir, apalagi salat-salat yang lain-lain yang kita mampu nak buat, silakan perbanyakkan. Membaca Al-Quran, perbanyakkan Al-Quran, sebab dia berganda pahala pada hari 10 hari ini. Berzikir, berselawat kepada Nabi SAW sebanyak-banyaknya. Kemudian berpuasa sunat. Boleh kita berpuasa daripada awal Zulhijjah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampailah 9 Arafah kita puasa juga. Tapi paling kurang kalau tak puasa daripada awal 9 Zulhijjah itu hari Arafah, itu kena berpuasa. Sebab Rasulullah menyebut ganjaran pahala orang yang berpuasa 9 Zulhijjah ini adalah dosa-dosanya yang telah lalu diampunkan, dan dosa-dosa yang akan datang juga diampunkan. Yang dosa akan datang lagi, belum lagi kita buat, akan berlaku nanti dosa-dosa kita akan kita lakukan, akan diampun juga. Sehingga ulama menyebut bahawa inilah di antara puasa yang paling afdal, puasa-puasa sunat. Kalau puasa Ramadan itu paling afdal lah di antara secara keseluruhannya. Tapi di antara sekian banyak puasa-puasa sunat ini, maka ini di antara puasa yang paling afdal. Jadi 9 Zulhijjah nanti jangan kita terlepas. 9 Zulhijjah ni, bila 9 Zulhijjah ni, hari ini 8 bulan ataupun 8 Zulhijjah, iaitu besok tu, maksudnya kita dah mula dah, maksudnya niat dah malam ini, ini masuk maghrib ni, 9 Zulhijjah. Jadi pagi besok sebelum subuh tu kita sahur, niatkan puasa sunat Arafah. Ataupun nak puasa sehari sebelum itu 8, itu hari Tarawih, puasa ada yang mengatakan puasa Tarawih, hari Tarawih, terserah. Bahkan daripada itu pun boleh. Perbanyakkan amal-amal sunat.
Solat sunat hari raya Aidil Adha itu memanglah ini tak payah kita wawakan, memang ramai yang datang. Dan melaksanakan ibadah kurban. Bagi yang mampu ni datanglah, datanglah cari kurban ni, hewan kurban ni, belilah. Walaupun sekarang ni bukan senang dapat hewan kurban, saya katakan kami pun kami letak 10 ekor dah habis, cepat habis. Ada lagi yang minta, ada lagi tak ada, dah tutup. Memang susah cari bekalan yang banyaklah, tak cukup sebenarnya. Ada juga tapi yang kurus-kurus, bersedekah walaupun dengan jumlah yang kecil, oleh berbagai saluran infak, sedekah, kebanyakan sedekah. Hadirkan majlis ilmu, hadirkan di masjid surau, itu memang dah jelaslah. Berdoa untuk diri sendiri, banyakkan doa untuk diri sendiri, ibu bapa kita, isteri, suami, anak-anak dan juga umat Islam keseluruhannya. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita doakan kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Kemudian berkhidmat dan berbakti terutamanya kepada ibu bapa, ahli keluarga, sanak saudara dan rakan-rakan. Memperbanyakkan amal kebajikan dengan ikhlas semata-mata kerana Allah. Imam Nawawi menyatakan berpuasa pada hari-hari 10 adalah amalan sunat yang sangat digalakkan. Hari 10 maksudnya 1, 2, 3 sampai 10. Marilah kita sama-sama menghidupkan amal-amal soleh, terutama di 10 hari bulan Zulhijjah ini dah 5 dah. Dah lalu, tinggal 5 lagi insya-Allah. Okey, kita ambil masa yang ada ini untuk menyebut sedikitlah ataupun mengkongsi sedikit tentang isu-isu korban lah. Sebelum ini kita dah sebut tentang syarat-syarat sah korban, syarat sah itu orang yang berkorban, masa orang berkorban, termasuklah haiwan yang disyaratkan untuk dikorbankan bagaimana. Itu pun telah kita sama-sama sebutkan sebelum ini. Kita masuk dalam bab isu-isu korban wajib. Dia ada dua, korban wajib dan korban sunat. Udhiyah atau korban itu terbagi kepada dua, yaitu udhiyah wajibah, korban wajib, dan udhiyah mandubah, itu korban sunat. Ada dua. Binatang disembelihan, korban itu menjadi wajib apabila ia dinazarkan. Kita katakan, oh saya nak korban, wajib kata saya ni, saya mesti, itu jadi nazar wajib, ataupun jadi korban wajib. Ataupun orang ni berniat, kalaulah anak aku dapat 10 SPM ni, memang aku akan berkorban. Itu nazar dia. Dan result SPM dah keluar, anak dia 10, itu wajib. Wajib, jangan ditunda lagi. Belilah korban yang telah dia niatkan itu, wajib bagi dia. Wajib bagi dia. Dan berbeza status hewan korban ini yang telah dinazarkan ini, dia mestilah disedekahkan ke semuanya. Dia tak boleh ambil sikit pun tak boleh. Itu hewan korban wajib ni. Kalau yang sunat dia boleh dibagi-bagi. Dia boleh ambil beberapa yang dia nak, lepas tu disedekahkan. Itu di antara itu korban wajib. Hukum memakan daging korban wajib. Haram atas orang yang berkorban wajib itu, haram atas orang yang berkorban wajib memakan daging tersebut walaupun sedikit. Jika dimakannya daging tersebut, wajib diganti kadar yang dimakannya. Dimakan 500 gram, cari daging 500 gram ni, sedekah. Cover dekat situ. Tetapi tidak wajib dia menyembelih binatang lain. Dia sembelih kambing, lepas itu dia makan, padahal dia sepatutnya dia sedekahkan habis. Ini sebab dia nazar. Dia kata, berapa banyak aku makan tadi? Orang pun tegur. Wah, aku ambil 1 kilo, kita dah masak dah. Kerana beli daging lagi 1 kilo, daging lembu ataupun kambing, sedekah. Dia tak perlu sembelih baru lah. Makan daging korban yang diwasiatkan. Jika daging korban itu adalah korban
disebabkan wasiat daripada seseorang yang telah meninggal, maka tidak boleh dimakan dagingnya oleh orang yang diwasiatkan. Dia macam haiwan kurban juga, yang wajib juga, kecuali ada izin awal daripada si mati. Ada juga orang bertanya satu soalan, boleh tak kita berkorban untuk orang mati? Dia ada pendapat sebenarnya. Sebelum ini memang kita dengar bahawa tidak dibolehkan untuk kita berkorban untuk orang mati, kecuali dia telah bagi wasiat. Dia bagi pesan sebelum mati, aku kata, kalau aku mati nanti tolonglah korbankan untuk aku. Aku belum pernah berkorban lagi. Niat nak berkorban, dia kata. Lepas tu dia meninggal. Maka ahli kaluganya mestilah sisihkan duit ini untuk membeli hewan korban. Dia telah wasiatkan. Tetapi kita tengok ada pendapat lain menyatakan boleh. Boleh kita mengadakan korban untuk ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia. Saya, pribadi saya lah, saya cenderung untuk berpegang pada pendapat ini. Seperti juga orang yang telah meninggal dunia, ialah dia tak pernah niat ataupun wasiat untuk wakafkan kapet ke apakah. Bila dia sudah meninggal, kita bincang-bincang anak beranak, kata, bagus kita beli kapet ataupun beli kipas, aircon untuk wakaf ayah kita. Jadi dia macam kias ke situ lah. Jadi ulama menyatakan boleh, tak ada masalah. Kita maksudnya walaupun dia tidak pernah berwasiat, maksudnya orang meninggal kita korban atas nama si mati ini, dia dapat pahala, mudah-mudahan. Itulah mudah-mudahan. Itu dia antara pendapat yang membolehkan lah. Tapi kalau orang nak pegang pada pendapat yang mengatakan tidak boleh, terserahlah, terserah. Kemudian melambatkan pembahagian daging korban. Korban ni sepatutnya diagi cepat-cepat, sama ada yang wajib ataupun yang sunat. Yang wajib lagi lah. Jika orang yang berkorban itu melambatkan pembahagian daging korban wajib sehingga rosak, lama sampai malam, sampai besok lagi belum diagih, maka wajib ke atas orang yang berkorban itu bersedekah dengan harga daging itu, daging yang rosak itu. Dan tidaklah wajib dia membeli yang baru, hewan yang baru sebagai ganti, kerana telah dikira memadai dengan sembilan tersebut. Ini bahayanya kalau korban dia adalah korban yang wajib, tiba-tiba dilambatkan sampai rosak daging. Macam mana nak buat? Berapa kilo ni yang rosak ni timbang? 5 kilo rosak, ya Allah. Tak boleh dimakan dah. Cari daging 5 kilo, ganti. Ganti, betul sedekahkan. Itulah orang yang mengurus hewan kurban ini oleh orang lain punya, ataupun satu institusi kah, ataupun badan khairat, ataupun masjid surau kah, dia kena ada satu badan yang memang profesional, yang sudah diatur, maksudnya bahagian penyembelihan ini, bahagian melapah ini, bahagian menimbang ini, membungkus ini, bahagian pengagihan ini, bagi nanti kalau dah selesai semua, maksudnya diagih sematnya. Jadi tidaklah ini daging siapa yang punya ni, tak adalah kita nak tanya lagi kenapa masih ada daging ni belum diagih. Tak, patutnya sudah ada pihak atau pembahagian pengagihan ini yang telah kontak orang-orang yang akan menerima daging ini ataupun menyerahkan kupon kepada mereka, sehingga bila dah selesai semua tu, daging ini sudah settle semua, tinggal sikit je untuk mungkin adalah untuk orang-orang yang gotong royong tadi, ataupun yang tolong gotong royong membantu melapah dan sebagainya, itu. Jadi tidak boleh dilambatkan, takut rosak. Menjual binatang korban wajib. Boleh tak kita menjual binatang korban ini sudah dikorbankan, dia seterusnya wajib. Sekiranya binatang korban wajib itu dijual sebelum disembelih oleh orang yang akan berkorban, maka hendaklah dia mendapatkannya semula daripada pembelinya. Tiba-tiba ini hewan korban wajib ni, dijual kepada orang lain. Cari siapa yang menjualkan tadi, beli balik. Macam tu. Jika masih ada di tangan pembeli, dia hendaklah memulangkan harga belian yang diterimanya.
Jika sebaliknya umpamanya sudah disembelih pembeli, maka wajib baginya mengadakan kadar harga yang lebih mahal daripada harga ketika dia memilikinya dahulu. Jadi payah jadi masalah. Jika luput waktu penyembelihnya, dah hari ketiga tasyriknya, masuk waktu maghrib dah, habis dah masa. Jika luput waktu menyembelihnya, maka wajib ke atasnya menyembelih binatang korban wajib tersebut sebagai qada yang luput itu. Bukan buat tahun depan, tetapi buat juga sebagai qada. Itu korban wajib. Yang kita buat ni bukan korban wajib. Ini semuanya sunat. Kecuali ada yang bernazar. Kecuali yang bernazar. Jika harga binatang korban itu yang sama jenis dan umurnya dengan yang dulu lebih mahal karena naik harga, dan kadar harga yang disediakan itu tidak mencukupi untuk membeli binatang yang sama dengan yang dahulu, hendaklah ditambahkan dengan hartanya yang lain. Begitu sekali ini. Itu statusnya korban yang wajib. Begitulah jika hukumnya jika binatang itu tidak disembelih setelah masuk hari raya Aidil Adha dan binatang itu binasa dalam tempoh tersebut. Sebab itulah cepat-cepat, jangan dilama-lambatkan untuk mengurusnya. Binatang korban yang mati, cedera dan dicuri, ini semuanya hubungkan dengan apa? Korban wajib. Jika binatang korban wajib itu cedera, mati atau dicuri orang sebelum masuk waktu berkorban, dan bukan karena kecuaian orang yang akan berkorban, bukan dia yang cuai. Orang ni ada jenis orang mencuri ni, dia diletak dalam kandang ni, scaffolder, boleh dibuka. Boleh dibuka. Kandang yang sudah dikunci, dipotong. Itu memang dahsyat kan. Jelas dia letak aja macam tu, ikat tali apa? Tali kecil macam ni aja. Habis. Maka dikata apa? Bukan kerana kecuaian orang yang berkorban, maka tidaklah wajib dia menggantikannya. Manakala jika ia dimenasa oleh orang lain, maka hendaklah orang yang membinasakan itu mengganti harga binatang korban wajib itu kepada orang yang punya korban. Dan dia hendaklah membeli binatang korban yang sama seperti dahulu. Payah. Tapi ini jarang, cuma kita bahas je lah. Kecacatan binatang korban wajib. Jika binatang korban yang telah ditentukan dalam korban wajib itu menjadi cacat setelah dinazarkan, dan sebelum masuk waktu menyembelihnya, dan kecacatan binatang itu adalah cacat yang tidak boleh dibawa korban. Bila dia mula okey, macam mana bertanduk ni patah, patah kakinya, patah tanduknya, jadi cacat tadi, cacat yang kekal. Apa akan jadi? Maka tidaklah disyaratkan menggantinya dan tidaklah terputus hukum wajib menyembelihnya dengan adanya cacat tersebut. Bahkan jika disembelihnya pada hari raya Adha adalah memadai, sah sebagai korban, jalan saja dia kata. Sebenarnya wajib ni dia jarang sebenarnya. Tapi kita sekadar nak kongsi lah. Okey, kita masuk dalam isu-isu korban sunat. Nah, ini yang paling banyak. Ibadah korban itu hukum asalnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dituntutkan. Dia menghampiri wajib tapi tidak wajib. Jika ditinggalkan tanpa sebarang keuzuran, tak ada sebab yang dikira uzur dalam syariat Islam lah, tidaklah berdosa dan tidak wajib mengqadakannya. Walaupun makruh bagi orang yang mampu jika dia tidak melakukan ibadah korban. Makruh, tak disukai oleh Allah itu sebenarnya. Cuma kita kadang kata makruhnya apa? Tak berdosa, tak berdosa, tapi tak disukai oleh Allah. Sebaiknya dielakkan sebenarnya, dielakkan. Kalau kita mampu. Okey. Yang pertama dalam isu korban sunat, memakan sebahagian daging korban sunat. Sunat bagi orang yang berkorban itu memakan sebahagian daripada daging korbannya. Allah berfirman, "Fakulu minha at'imul ba'isil faqir." Maka makanlah daripadanya dan berilah makan kepada orang yang sangat fakir. Ba'isul faqir, bukan hanya fakir, ba'isul faqir. Fakir yang sangat teruk. Memang tak ada rumah dah di bawah. Kadang di bawah jambatan dia tidur macam apa yang kita tengok, ada kotak aja dia punya ni, tilam dia.
ada kain untuk ikat dia punya baju apa. Itu memang ba'isul faqir. Itu yang macam tu ya, memang dia sangat berhak untuk mendapat makan. Kalau ada orang yang macam ni dibanding orang yang macam kita ni yang selalu makan daging ni dia yang paling berhak untuk makan. Afdalnya yang paling baik dia kata, yang dimakan ialah itu adalah hatinya. Kalau orang dia kata aku tak nak makan, aku sedekahkan semua. Jangan ambil sikit walaupun sedekah semua, tapi ambil bagian hatinya. Nak ambil berkah. Itu Rasulullah buat macam tu. Dia afdal dimakan itu adalah hatinya, kerana telah diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah memakan sebahagian daripada hati binatang korban tersebut, sikit, bukan banyak-banyak. Tetapi maksudnya memakan di sini bukanlah berarti dia wajib memakannya. Dia tak makan pun tak apa, sah. Dari sedekah semuanya memang pahalanya lagilah besar. Jadi orang berkorban ni bukan hanya bila dia korban tu automatically pahala dia banyak. Tak, dia tengok berapa banyak dia sedekahkan. Berapa banyak dia sedekahkan. Kadang-kadang orang ambil bahagian korban dia ni banyak, setengah dia ambil, setengah dibagi. Tidaklah sama dengan orang yang bersedekah lebih banyak, 2/3 disedekahkan, 1/3 dia ambil. Ataupun sedekahnya paling banyak dia ambil sikit je, setengah kilo, sudah tentulah itu lebih banyak. Jadi sebenarnya konsep orang berkorban ni adalah dia tidak ada dalam minda dia sembelih korban dia itu memang dia nak makan daging, bukan sebenarnya. Kalau ada kesempatan ambil sikit je, itu sebetulnya. Jadi dia nak mengkorban, namanya dah korban. Aku nak korbankan, aku nak korbankan, aku tak nak ambil, ambil. Dia sebenarnya suka nak makan, tetapi dia korbankan. Dia suka daging tu, memang cantik daging, buat sup, masak hitam, buat apa lagi, memang sedap. Tetapi inilah kesempatan untuk dapat ganjaran pahala, itu dengan bersedekahkan, bersedekahkan. Jadi di sinilah perlu kita jelaskan kepada orang yang berkorban. Bila berkorban ini jangan kita letak dalam minda kita ni, bila korban tu kita nak dapat banyak. Inilah masa saya tu dah korban dah, jarang kami berkorban. Memang kami nak dapat daging. Itu bukan, itu tak betul konsep nak dapat daging. Sebenarnya nak disedekahkan daging kepada orang lain, kepada yang memerlukan. Berdasarkan kepada ayat di atas, para ulama berpendapat bahawa selain daripada sunat dimakan, wajib pula disedekahkan, kepada itu kepada orang-orang yang memerlukannya, fakir miskin ni, dalam keadaan mentah, bukan masak. Kadang-kadang dia buat di masjid atau surau ni masak betul sedekah. Tak, itu akikah. Kalau akikah masak dulu, itu pun masak dengan masak yang manis, bukan kari. Kalau akikah jangan masak kari, masak yang manis seperti masak hitam. Masak hitam kita tahu manis. Masak hitam dia ada kismis, ada bawang, digoreng, jadi manis. Itu yang sepatutnya. Jadi kalau untuk kurban ni dia masih fresh lagi, bagi kepada orang, jangan dimasakkan. Memang ada juga aktiviti kita ni, maksudnya ada beberapa orang yang berkorban ni, ini bagian saya nak masak untuk kita makan, boleh, tak ada masalah. Tetapi daging-daging yang nak diagih itu dalam keadaan yang fresh, yang mentah, belum dimasak. Ini berarti setiap orang yang berkorban itu ataupun berkorban sunat wajib menyediakan sebahagian daripada daging korbannya untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Tidak memadai jika daging-daging korban itu dihadiahkan seluruhnya kepada orang-orang kaya. Boleh kita sedekah kepada orang berada, orang kaya. Orang yang berada tu, datuk-datuk, boleh sedekah. Tetapi kalau disedekah kepada orang itu semua, tak sah dia punya itu, korban dia. Dia kena buat lagi kan, buat yang baru lagi. Tengok, macam tu sekali. Jadi dia kata tidak memadai jika daging-daging korban itu dihadiahkan seluruhnya kepada orang kaya saja. Hal ini adalah yang wajib diketahui oleh setiap orang yang berkorban. Dia mesti bagi pada orang miskin. Tapi kadang-kadang orang tengok, dia bagi je kalangan mereka je dalam masjid atau dalam surau. Orang-orang yang baik, orang-orang yang berada, orang-orang yang memang bukan miskin. Cari orang miskin,
untuk diagihkan. Cari orang miskin untuk diagihkan. Itu sebenarnya. Cara pembahagian atau menyedekahkannya. Harus bagi orang yang berkorban itu membahagikan daging korbannya kepada 3 bahagian. 1/3 untuk dimakan, 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir miskin, 1/3 lagi untuk dihadiahkan kepada orang kaya. Itu paling kurang. Tapi kalau nak buat yang lain, sedekahkan semua. Itu yang memang yang terbaik. Afdal disedekahkan ke semuanya, kata. Namun yang afdal adalah disedekahkan ke semuanya, melainkan dimakannya sedikit saja dalam kadar beberapa suap untuk mengambil berkat daripadanya. Sebab Rasulullah buat macam tu. Kerana yang demikian itu lebih mendekatkan diri kepada takwa dan menjauhkannya daripada sifat mementingkan diri. Dalam korban kerana wujud sifat-sifat mementingkan diri. Kita korban, kita lah yang makan. Apa lagi? Itu hak kita. Itu dia. Itu jadi maksudnya tidak adalah konsep berkorban di situ. Hilang konsep korban. Korban maksudnya mementingkan orang lain. Dia dah biasa makan. Dia berkorban maksudnya dia ada duit, dia mampu. Kau nak beli bila-bila masa boleh. Itu. Jadi dia tidak tamak ataupun tidak apa istilah kita ananiah, ataupun tidak mementingkan dirinya sendiri. Ada lagi kes ini memakan ke semua daging, diambil semua untuk dimakan. Ini korban dia, korban sunat lah. Sekalipun sah korban sunat seseorang yang memakan ke semua daging korbannya dan tidak sedikit pun disedekahkan oleh fakir miskin, tetapi wajib didapatkan atau dibeli daging-daging lain mengikut kadar yang wajib disedekahkan sebagai ganti. Tak ada langsung disedekah. Cari daging lain, tak boleh sebelah baru. Cari daging lain untuk menggantikan ini, untuk disedekahkan. Jadi itu ni konsep korban tu begitu. Sebab dia memang dia adalah untuk membantu orang yang susah. Itu sebenarnya. Menjadikan dagingnya sebagai hadiah. Memberikan daging korban sunat sebagai hadiah kepada orang yang kaya adalah harus, boleh. Ada mentah ataupun sudah masak. Itu Tetapi afdalnya mentahlah. Walaupun hadiah itu setakat untuk dimakankan sahaja, bukan untuk tujuan memilikinya. Ini berarti dia tidak boleh menjualnya, menghibahnya kepada orang lain, untuk dia aja makan. Itu kecuali menyedekahkannya kepada fakir miskin. Berlainan dengan hal orang yang fakir miskin, daging yang disedekahkan kepadanya itu menjadi miliknya. Mereka boleh menjualkan. Kita tengok beza antara dua. Ini orang yang kaya, dia dapat daging korban, dia tak boleh jual kepada orang lain. Orang yang fakir miskin ini dia dapat daging, dia boleh jual. Mungkin dia dapat daging banyak, takkan nak makan dagingnya, nasi, beras, sayur, apa lagi. Jadi dia boleh ada hak untuk apa? Untuk menjual daging untuk membeli keperluan-keperluan yang lain. Orang yang berada tak boleh dia menjual. Itu berbeza kan. Ini disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Menghadiahkan daging korban kepada orang kafir adalah haram hukumnya memberi atau menghadiahkan daging korban mentah atau setelah dimasak kepada orang yang kafir, sekalipun dia kaum kerabat, sama ada ia wajib, korban wajib ataupun sunat, walaupun sedikit. Kerana korban adalah perkara yang berhubungan dengan ibadah dalam I'anatul Talibin. Tapi ini dibahas juga oleh ulama. Ada pendapat yang membolehkan, tapi kebanyakannya di tempat kita ni, di mazhab Syafi'i kata tak boleh orang fakir. Ada pendapat-pendapat ijtihad terbaru daripada ulama yang membolehkan, terutama dalam masyarakat majmuk. Dia nak apa? Dia kata nak ta'liful qulub. Ahli keluarganya dekat. Yang tak Islam ni memang mereka ni nak tarik. Tapi itu di antara pendapat yang membolehkan. Tetapi kebanyakannya pendapat mengatakan tak boleh diberi kepada orang kafir. Itu. Daging korban sebab dijadikan upah. Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Kulit atau daging ataupun tanduk ataupun apalah daripada binatang korban itu haram dijadikan upah kepada penyembelih ni. Biasanya penyembelih ni dia dapat special. Untuk penyembelih tu kepalanya, untuk kulitnya untuk penyembelih, upah untuknya tak boleh langsung, tak boleh jadi upah. Boleh orang penyembelih ini dia beri upah dalam bentuk duit.
Jangan ambil bahagian daripada haiwan yang dikurban ini untuk jadikan upah. Boleh bagi daging tapi bukan upah. Beza kan tak, itu bagi daging kita tapi bukan upah. Jangan sebut upah. Atau 2 kilo tu upah kepada kita lah. Itu tak boleh. Itu yang tak boleh. Tetapi harus diberikan kepada orang yang menyembelih itu sebagai sedekah. Jika penyembelih itu orang yang miskin, atau sebagai hadiah bagi orang yang bukan miskin. Penyembelih ini orang yang dia tak miskin. Dia orang berada, dia menyembelih. Ini hadiah untuk dia. Tetapi kalau yang menyembelih ini orang yang miskin, itu sedekah kepada dia. Jangan disebut upah. Kalau sebut upah dia tak boleh, haram. Jadi haram. Berbeza walaupun sikit je. Ubah sikit je. Daging kurban dijadikan jamuan bagi fakir miskin. Seperti mana yang telah dijelaskan, bahagian yang wajib disedekahkan itu hendaklah ia daging yang masih mentah, lagi basah. Ini berarti tidak memadai jika bahagian yang disedekahkan itu bukan daging, seperti kulit, hati, tanduk. Itu tak cukup tu. Dia kena daging, isi tu. Kadang-kadang orang masak tulang-tulang, boleh masak tulang. Itu sebagai apa? Sampingan. Tetapi yang asas yang nak dibagi itu adalah daging dia. Daging. Memang orang nak tulang juga, nak buat sup kan. Daging aja, saya ada ke tulang. Yalah, memang kena ada yang mencari tulang juga, bawa dia nak buat sup. Tapi inti yang kita nak bagi kepada orang miskin itu adalah isi daging tu. Berapa kita nak bagi? 700 gram ke atau 1 kilo? Bertambah sikit tulang. Dia macam tu. Jangan isi sikit je, tulang je banyak. Kulit lah dekat dalam. Ini bukan. Itu tak dikira tu. Begitu juga tidak memadai jika daging tersebut dimasak kemudian dipanggil orang fakir miskin untuk memakannya. Tak boleh. Macam ni tu. Macam daging saya banyak. Kita masak je lah kalau tugas orang miskin. Dia tidak memadai, tak gugur. Tak gugur biar tuntutan. Nak bersedekah kepada orang fakir miskin. Jangan. Karena hak fakir dan miskin itu bukan pada makan daging tersebut, tetapi adalah memiliki daging berkenaan, dan bukan memilikinya dalam keadaan yang telah dimasak. Itu kena difaham. Memanglah boleh dah dimasak, si gagal nak masak. Bukan masalah itu. Hukumnya maksudnya dibagi kepada orang yang memerlukan ini dalam keadaan dia fresh. Dia sendiri masak terserah dan buat menu apa. Itu. Bukan kita yang nak memasak. Tidak sah melakukan ibadah korban bagi orang yang masih hidup melainkan dengan izinnya. Orang hidup kita tiba-tiba korban untuknya, hanya itu izin. Ada yang dia kami nak melakukan korban untuk kita, boleh. Ibu aja. Itu payahlah. Kalau dia kata boleh, tak ada masalah. Dan tidak sah juga melakukan korban bagi orang yang telah meninggalnya. Ini pendapat yang mengatakan tak boleh ni. Kebanyakan yang mengatakan tak boleh, tetapi ada pendapat yang mengatakan boleh. Saya lebih cenderung kepada itu, yang membolehkan orang nak sedekah. Kalaupun tak jadi ini korban, mesti jadi sedekah lah. Biarlah, tak ada masalah pun. Menjual daging korban, bolehkah dijual? Banyak gila orang sedekah. Orang sedekah banyak. Menjual daging korban sama ada korban wajib ataupun sunat adalah haram bagi orang yang berkorban. Orang yang berkorban ni tak boleh menjual daging dia. Dan orang yang menerima daging korban melainkan orang fakir. Orang fakir je boleh yang menerima daging tadi. Selain daging tersebut juga kulit, tanduk dan lain-lain anggota badan binatang korban tersebut. Itu di antara apa namanya, permasalahan ataupun isu-isu yang bangkitlah di dalam permasalahan hewan-hewan korban yang wajib dan juga yang sunatlah. Berkorban di luar negeri. Ini juga ada isu. Sekarang banyak korban di luar negeri. Banyak. Sebagian orang berkorban di luar negeri dan daging korban itu dipindahkan dari tempat korban ke negeri yang lain. Contohnya berkorban di Sabah, kemudian daging korban itu dipindah ke Sarawak, Indonesia dan sebagainya untuk diagih-agih kepada orang Islam yang lain. As-Said Al-Bakri Al-Dimyati, pengarang
Hasyiatu Inatut Talibin menjelaskan bahawa telah dijazamkan dalam An-Nihayah bahawa haram memindahkan daging korban dari tempat berkorban itu seperti mana juga zakat, sama ada korban sunat ataupun wajib. Kalau ikut pendapat ini kita tak boleh kita pindahkan. Kalau korban sini kira untuk orang di sini, yang dipindah lagi sana, dialokatkan ke sana. Adapun yang dimaksudkan dari korban sunat itu ialah bahagian yang wajib disedekahkan kepada fakir miskin. Itu manakala memindahkan wang dari satu negeri ke negeri yang lain untuk membeli binatang korban adalah diharuskan. Boleh. Kita kumpul-kumpul duit ni, kita nak korban di Kamboja. Banyak orang miskin sana. Boleh. Tak ada masalah. Dia kata di sini, wa amma naqlul darahim min baladin ila baladin ukhra liyashtariya biha udhiyatan fiha fahuwa jaizun. Adapun memindahkan wang dirham dari satu negeri ke negeri yang lain untuk membeli binatang korban di negeri tersebut, maka ia itu memindahkan wang dirham ataupun RM2 lah, ataupun apa-apalah, adalah dibolehkan. Boleh. Yang dikatakan haram tadi adalah daging tu dipindah-pindahkan. Tapi duit ni maksudnya kita transfer ke Somalia, kita transfer ke Myanmar, ada umat Islam yang memerlukan, ke Sudan dan sebagainya. Itu di antara persoalan yang juga timbul. Perkara-perkara yang sunat dilakukan ketika menyembelih korban. Ada masa sikit lagi. Apa ni? 57. Pertama, menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih. Memang kena tajamnya. Ada kita tengok ni, dia macam buat tak kisah. Menyembelih ni kita. Sebenarnya dia tak mahir mengasah. Tak semua orang mahir mengasah. Saya katakan, tengok dia punya pisau tu, kita buat kertas macam ni, itu tajam betul lah tu. Kalau kadang dewasa ni setengah jam asah, tak tajam, tak pandai mengasah. Tajam tumpul kadang macam tu. Tak betul cara dia mengasah. Kalau orang pandai mengasah tu memang dia jadi blend, tajam betul. Itu syarat tu. Sebab itu orang menyembelih takial, sakit binatang tu, makruh, mungkin bawa kepada haram. Makruh sangat, menyakiti haram. Boleh jadi haram sebenarnya, sebab tidak ada ihsan. Kalau ikut kita tengok menyembelih ni 2-3 kali saja. Kalau tengok ada yang satu, itu memang yang popular, yang paling top lah. Paling kurang pun dah. Ini tak macam orang gaji kayu. Memang menyiksa. Itu maksudnya parang tu tak tajam. Tak tajam. Menekan pisau ke leher binatang yang disembelih itu dengan kuat, dan bersungguh-sungguh dengan cepat supaya senang putus urat halqum dan marih. Itu sebenarnya dua itu yang paling utama. Yang lain-lain itu sebagai tambahan. Yang dua itu sebenarnya tempat udah dia punya nafas dia dan juga makanan tu. Dua itu yang kena putus. Kalau dia belum putus tu tidak sah lagi sembelihan tu. Orang yang menyembelih menghadap kiblat, jangan asal-asal saja. Kiblat ke sana, dia menyembelih ke sana. Ini kepala binatang ni, ini kaki dia macam ini, bukan macam ini. Sunatnya sebelah kiri dia, macam tu, macam tu. Itu kena tengok betul-betul. Walaupun sah kalau macam ni, tapi afdalnya macam ini. Itu dia sunatnya. Wallahu alam sawab. Rasanya ini terakhirlah, sebab minggu akan datang dah korban dah. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan daripada kehadiran kita ke majlis talaqi ilmu ini ataupun tafaqquh fi din ini, agar kita dapat pencerahan dan juga bertambah ilmu kita dan bertambah iman kita insya-Allah. Jadi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.